Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung semula tajuk pola dan jujukan. Hari ini 1.2 jujukan ya. Sebelum kita belajar pola itu ialah cara macam mana terbentuknya susunan, aturan lah, cara macam mana aturan tu, itu kita panggil pola ya? Ataupun corak dia macam mana bentuk kan. Itu kita belajar pola. Jadi hari ini kita tengok jujukan itu ialah, kalau perhatikan di sini daripada aktivitas. Ni dia punya ni lah. Pola ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Dia ada kaitan dengan pola ya, jujukan. Cuba kita tengok contoh lah ya. Jujukan tu ialah susunan lah ya. Susunan, urutan. Susunan ataupun urutan. Itu jujukan. Tapi ada syarat dia untuk jadi jujukan. Ada syarat ya. Contoh, tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan ataupun bukan. Contoh cikgu bagi mudah lah ya. Kita panggil begini. Kalau nombor genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Adakah susunan nombor ini suatu jujukan ataupun tidak? Jawapan dia ialah suatu jujukan. Kenapa? Sebab dia mempunyai pola ya. Dia mesti ada pola. Pola ialah menambah 2 ya. Kalau tengok di sini, kita akan tambah 2 kepada nombor sebelumnya. Kita tengok ya. Nombor sebelumnya. Sini tambah 2 dapat 4 ya. Kita tambah 2 nombor sebelumnya, kita akan dapat 6. Tambah 2 dapat 8. Tambah 2 dapat 10. Tambah 2 dapat 12 dan seterusnya. Maknanya pola dia ialah menambah 2. Itu kita panggil pola. Jadi jika dia pola dia sama, maknanya semua susunan mengikut tertib tambah 2, maka susunan ataupun urutan ini kita panggil suatu jujukan. Suatu jujukan lah ataupun jujukan lah ya. Jujukan. Ini jujukan lah. Sebab dia punya urutan perlu ditambahkan 2 setiap nombor sebelumnya untuk mendapatkan nombor selepas itu. Begitulah maksudnya. Jadi contoh kalau bukan jujukan lah, cikgu tunjuk ya. Contoh kalau bukan jujukan, contoh dia begini. Cikgu padamlah ya. Kamu boleh ulang video ini untuk tengok balik macam mana cikgu ajarlah ya. Kalau bukan jujukan, dia begini bentuk dia. Contohlah cikgu letak sini 5, 8, 16 tambah 21 tambah 30. Beginilah ya. Ini urutan meningkat juga. Nombor dia bertambah, meningkat ya. Kalau kamu tengok di sini 5 untuk jadi 8, kita perlu tambah 3. 8 untuk jadikan untuk jadi 16, kita kena tambah 8. Dapat 16. 16 perlu ditambahkan berapa untuk dapat 21? Tambah 5. Lepas itu 21 tambah 9 untuk jadi 30. Maknanya di sini nombor ini dia tidak sama, pola dia tidak sama. Maka tulis sini pola tidak
sama. Maka bukan jujukan. Okey, begitulah. Okey, kita tengok contoh yang diberi dalam buku teks. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan ataupun tidak. Bukan ataupun bukan. Okey. Ni negatif 16. Negatif 10. Kalau kita mau jadikan negatif 6, kamu kena letak tambah 4. Kamu tekan kalkulator, negatif 10 tambah 4. Kamu akan dapat negatif 6. Kemudian, negatif 6 tambah 4 dapat negatif 2. Okay, negatif 2 tambah 4 dapat 2. 2 tambah 4 dapat 6. So, maka pola dia sama. 4 tambah 4 tambah 4 tambah semua 4. So, maka menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Sebelumnya, maka urutan nombor ini ialah jujukan. Sebab syarat dia mesti pola dia sama. Itu syarat untuk jadi jujukan. Okey, cuba tengok B, soalan B. Nah, ini cikgu sudah bagi tadi kan, contoh mudah yang tadi. Okay, ini 4. Untuk jadi ni tambah 1 dapat 5. 5 tambah berapa dapat negatif 7. Oh, dia buat tolak di sini. Kena buat tolak. Dapat negatif 7. Negatif 12. Dapat negatif 7. Negatif 7 untuk dapatkan 10, kita kena letak tambah 10. Tambah 17. Tambah 17 ni. Tambah 17. Okay, 10 tu jadikan negatif 14, kena tolak 24. So, adakah jujukan dia sama? Di sini kita nampak jujukan dia tidak sama. Kalau jujukan tidak sama, pola tidak sama, ataupun tiada pola lah, maka bukan jujukan. Urutan ini bukan jujukan. So, begitulah. Kita mau kenal pasti sama ada dia jujukan ataupun tidak. Okey, seterusnya. Contoh 5. 7. Jujukan nombor. Lengkapkan jujukan nombor berikut. 7, 13. Ini apa? Kemudian sini 25 dan seterusnya. Okey, cara dia ialah nombor ini meningkat. Kalau kamu tengok meningkat. So, di sini kita buat dahulu 13 tolak 5. Kamu tekan kalkulator 13 tolak 7. Kamu akan dapat 6. So, bila dapat 6, maksud dia positif di sini. So, maknanya kita akan dapat pola 6 di sini. Pola 6 baru kita akan dapat dia punya kita punya susunan urutan tu So, jadi kita tulis sini pola menambah 6. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey. Sudah dapat ini, maka kita akan buat 13. Sini 7 tambah 6 dapat 13. 13 tambah 6, kita akan dapat 19. 19 tambah 6, kita akan dapat 25. 25 tambah 6, kita akan dapat 31. 31 tambah 6, kita akan dapat 37. So, di dalam kotak itu ialah 19, 31, 37. Itu saja inilah. 19, 31, dia tidak buat 37. So, adalah 37 di sini Okey, seterusnya soalan B. Kita dah tengok ini. Ini yang kita tengok.
dia meningkat ke menurun. Di sini kita tengok menurun. So bermakna kita akan buat okey, kita tengok ini 52 dulu. 52 tolak dengan 64. Kita mesti tolak dengan yang sebelumnya lah. So di sini kita akan dapat negatif kalau jawapan sini negatif 12. Negatif 12. So jadi maka pola menolak 6 kepada nombor sebelumnya. Ya. So jadi di sini kita dapat negatif 12 kan. So mestilah 88 tolak 12. Kamu akan dapatlah. Di sini kamu akan dapat 76. Okey, betul. Tolak 12, 76 tolak 12 dapat 64. Kemudian 52 tolak 12 kamu akan dapat 40. 40 tolak 12 kamu akan dapat tolak berapa ni? 12 28. 28 ya. Okey, betul lah jawapannya ya. Ni. Okey, soalan seterusnya, soalan C ya. Okey, soalan C, nombor perpuluhan. Okey, kalau nombor puluhan begini, kita akan buat bahagi. Kita tengoklah, kita akan buat cuba jaya lah sebab dia ni dia berganda. So berganda dia akan dapat kena darab lah, kena buat darab. So kita tengok nombor yang di sini, yang ada dua nombor ni. Ada dua nombor. Kita akan buat 0.0081 bahagi dengan 0.027. Okey, kamu tekan kalkulator. 0.0081 bahagi 0.027. Okey. Okey, sudah yang ini bahagi. Okey. Ini kamu tekan kalkulator dapat kamu akan dapatlah ya. Ya, kita tengok, tekan kalkulator. Okey. Kita akan guna kalkulator. 0.0081 bahagi dengan 0.027. So kita akan dapat jawapan dia ialah 0.3. So bermakna kita kena darab 3 lah. Contoh di sini 0.3 darab 3. Okay, darab 0.3. Kamu akan dapat nilai di sinilah. Okey. Okey, kemudian darab. So 0.3 darab 0.3. So kita akan dapat sini 0.09. Ya. Okey. Kemudian darab dengan 0.3 kita akan dapat cuba kita tengok, kita uji 0.09 darab dengan 0.3. So dapat 0.027. Lepas tu kalau kamu mau tengok 0.027 ni darab dengan 0.3, kamu akan dapat yang inilah. Ni, tekan kalkulator. Lepas tu kamu darabkan lagi 3. Ya. Kita akan dapat 0.0081 darab dengan 0.3. So kita akan dapat di sini 0.00243. Okey, macam mana mau dapat nombor yang depan ni? Kita buat bahagi 0.3 dengan nombor yang sebelum yang inilah selepas ni. Kalau kamu bahagi, kamu akan dapat 1.
Bila 1 ini kita darabkan dengan 0.3, kamu akan dapat yang ini. So, jawapannya inilah 1, 0.3, 0.09, 0.027, 0.0081, dan yang terakhir 0.00243. Ya. Barulah kita dapat sini. Okey, soalan D. Soalan D. Kita ada yang ini. Kita ada pecahan 1/3. Lepas tu macam mana kita mau dapat yang ini? 4/6. Kita akan buat tambah ni ya. Tambah dengan 1/2. 1. Okey ya. Apa jawapannya? Oh, tambah 1/3. 1/3. Macam mana dapat 1/3? Kita akan buat, okey, begini. Kita akan buat begini ya. 4/6 tolakkan dengan 1/3. Okey. Nombor ini kita tolak dengan nombor yang ini. Ini 4/6 tolak dengan 1/3. Ni kita samakan penyebut. Darab 2, darab 2. Ya. Dapat 6, sini dapat 2. So, 4 tolak 2, dapat 2. Lepas tu, 6. Penyebut dia sama 6. So, kecilkan dapat 1/3. So, dapatlah kita punya positif di sini. Pola kita ialah menambah menambah. Tadi ini cikgu tidak buat pola. So, ini pola kita ialah mendarab 0.3 kepada nombor sebelumnya. Ini menambah 1/3 kepada nombor sebelumnya. Okey. Bila kita tambah, sini tambah 1/3. Kita akan dapat tambah, kalkulator lah ya. 4/6 tambah dengan 1/3. So, dapat 1. Di sini 1. So, macam mana mau dapat ini? Cara dia, kita akan tolak. Sebenarnya 1/3 ni kalau ke sini, ke depan, untuk ke depan sini kita akan tambah. So, jadi untuk ke belakang kita akan buat tolak. So, 1/3 tolak 1/3. So, kita akan dapat 0. Ya. Tolak ya. So, jadi 1/3 tolak 1/3, tolak 0 lah. So, jadi di sini untuk kita dapatkan di sini, ini tolak dengan 1/3. So, ini tolak 1/3. Ini tolak 1/3. Kita akan dapat, okey. Untuk macam ini. Untuk dapat di sini, kita akan buat 1/3 tolak dengan yang dia punya pola 1/3. So, 1/3 tolak 1/3, kita akan dapat 0. So, sini 0. Okey, untuk dapat di sini 0, kita tolakkan dengan pola dia. So, 0 tolak dengan pola 1/3. So, kita dapat negatif 1/3 di sini. So, inilah jawapan. Ya. Inilah jawapannya. Okey, pola dia begitulah. Okey. Okey, seterusnya. Contoh 8. So, nanti jom cuba ni kena buatlah ya. Saya tunjukkan dulu. Yang ni contoh 8 ni. Lepas tu pola dan jujukan ni nantilah ya. Kita buat yang ni ya, yang terakhir. So, yang terakhir contoh 8. Lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Okay, kita baca pola. Menolak 4 daripada nombor sebelumnya. So, kita kena buat tolak lah.
menolak kan. Pola dia bagi menolak. So kita tolakkan 4. Okey, tekan kalkulator lah. Mesti ada kalkulator ya. 96 tolak 4. Kamu dapat 92. Tolak lagi 4. Kita akan dapat 88. Tolak 4. Kita akan dapat 84. Tolak 4 dapat 80. Tolak 4 kita dapat 76. So inilah jawapan dia ya. Okey, mendarab nombor sebelumnya dengan 3. So kita kena darab 3 kepada nombor sebelumnya. So darab 3, 21 darab 3. Tekan kalkulator lah. 21 darab 3 dapat 63. Darab 3 kita akan dapat 63 darab dengan 3, 189. Darab 3 kita akan dapat 189 darab dengan 3. So kita akan dapat 567. Darab 3 lagi. 567 darab 3 kita akan dapat 1701. So itu jawapan dia. Okey, mengurangkan 8 daripada nombor sebelumnya. Mengurangkan bermaksud menolak. So tolak 8. Tolak 8. 21/3 tolak 8. Kita akan dapat 13/3. Tolak lagi 8. Kita akan dapat tolak 8. Dapat 5/3. Tolak 8. So tolak 8. 5/3 tolak 8. So kita akan dapat negatif 2/7. Okey. Kemudian kita tekan kalkulator. Kena ada negatif lah ya. Ataupun mesti negatif. Negatif 8. Negatif 27. Sorry. Negatif 27.8. Negatif 7. Negatif 2. Ya. (5.3) ya. 5/3 tolak 8. Okey. Seterusnya. Okey, tolak 8 lagi. Okey, negatif 2.7 tolak dengan 8. So negatif 10.7. Okey. Kemudian negatif 10.7 tolak dengan 8. Kita akan dapat negatif 18.7. Ini tolak 8 ya. Okey, seterusnya yang terakhir. Membahagi nombor sebelumnya kepada 5. Okey. Bahagi 5. Kita akan dapat 80. Tekan kalkulator lah ya. Lepas tu bahagi lagi 5. 80 bahagi 5. Okey, kita akan dapat 16. Ya, ya. Bahagi 5 lagi. Kita akan dapat 3/2. Bahagi 5 kita akan dapat 0.64. Bahagi 5 kita akan dapat 0.128. Tekan kalkulator saja. Dapat ya. Okey, lepas tu inilah latihan kamu. Jom cuba 1.2, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3 lah ya. Soalan 3. Okey, untuk 1.3 ini nanti cikgu akan ajarlah pada minggu hadapan
di sekolah. Itu saja.